Ini nama dia Azam. Yang ini Ridwan. Yang ini Farid. Ini Nur Hakim. Ini saya, Rahman. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kami, iaitu Organisation of Islamic Cooperation, OIC. Organisation of Islamic Cooperation, OIC, merupakan satu pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara Islam yang mempunyai delegasi tetap dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Negara-negara ini akan bersatu suara dan tenaga, menggabungkan kekuatan untuk memastikan kebajikan dan kemajuan negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini ditubuhkan di Rabat Maghribi pada 25 September 1969 dengan persidangan pertamanya berlangsung di Rabat pada 22 September hingga 25 September. Persidangan yang ke-10 diadakan pada 16 dan 17 Oktober 2003 di PICC Putrajaya yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Juga Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, pernah dilantik menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. Matlamat utama OIC adalah untuk mengeratkan antara ahli-ahli negara Islam bagi menyelaraskan kerjasama antara negara ahli dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, saintifik, bidang-bidang lain, bagi berusaha untuk menghapuskan perbezaan rasional dan diskriminasi. Maka, setiap negara akan saling bantu satu sama lain. Seterusnya, OIC juga membantu negara-negara yang bergolak. Contohnya, macam negara ini tengah perang. Dan peperangan yang sangat dahsyat sedang berlaku. Ya, peperangan demi peperangan. Negara yang sedang bergolak dan headshot di situ. Dan OIC akan membantu negara-negara yang ditindas. Ya, dan itulah pendahuluan daripada saya. Seterusnya, saya akan menyambung tentang peranan OIC. Peranan OIC adalah untuk memupuk perpaduan dan menyelaras kerjasama di kalangan negara anggota dalam pelbagai bidang, menghapuskan perbezaan kaum. Penindasan dan penjajahan dalam sebarang bentuk menyokong usaha ke arah melahirkan keamanan dan keselamatan berasaskan keadilan. Meningkatkan perjuangan umat Islam bagi memelihara maruah, kemerdekaan dan hak mereka, dan mewujudkan suasana yang mendorong lahirnya kerjasama dan kesefahaman di kalangan negara anggota dan negara lain. Sejak ditubuhkan, OIC telah memainkan peranan penting dalam memperjuangkan banyak isu yang berkaitan dengan kepentingan Islam dan umatnya, seperti isu kekerasan dan pendudukan Israel ke atas wilayah Palestin. Sebagaimana yang kita tahu, Palestin banyak tentang isu pengganasan, isu peperangan saudara di kalangan puak-puak tertentu di beberapa buah negara anggota, isu tekanan terhadap umat Islam yang menjadi penduduk minoriti di beberapa negara seperti Thailand, Filipina dan Myanmar dan sebagainya. Seterusnya, OIC juga berperanan menjadi medan bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di antara negara-negara Islam. Pertukaran kepakaran di antara negara-negara OIC amat membantu dalam membangunkan negara Islam di masa kini bagi bersaing dengan negara-negara barat. Contoh yang boleh diambil misalnya adalah Malaysia yang mempunyai lambakan pakar di dalam bidang kejuruteraan, reka cipta dan perubatan, namun kekurangan pakar di dalam bidang biokimia, bioteknologi. Jadi kekurangan pakar ini dapat ditampung dengan pertukaran kepakaran di antara negara Islam. Hasil pertukaran ini juga dapat membuat pakar baharu di dalam bidang-bidang yang baharu diterokai di negara masing-masing. Dengan itu, usaha-usaha ini dapat meningkatkan kembali keyakinan umat Islam kepada OIC dalam usaha mengangkat suara umat Islam secara kolektif. Apabila dilihat, OIC memainkan peranan penting dalam memelihara hal ehwal umat Islam sejagat terutama di Timur Tengah. Lebih penting lagi, kekuatan OIC perlu bagi membaik pulih ketidakstabilan yang dicetuskan oleh Amerika Syarikat dan sekutunya. OIC perlu menjadi medan pendamai di antara negara-negara Timur Tengah dan negara Teluk, serta perlu jelas siapakah musuh dan siapakah rakan. Kejelasan dalam hal ini dapat membentuk masalah pergaduhan dan pertelingkahan di kalangan negara-negara OIC. Sekian daripada saya.
Oh, dah sampai giliran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang peranan Malaysia dalam OIC. Okey, jom ikut saya. Azam, betul ke naik kau ni? Betul, jom. Jom. Apa ceritanya Azam? Sebenarnya saya turun bawah ni nak cerita pasal peranan Malaysia sebagai anggota OIC je. Tak apa pun. Saya akan memulakan cerita saya tentang peranan Malaysia sebagai anggota OIC. Malaysia ini memainkan peranan yang sangat cergas dalam aktiviti OIC. Antaranya adalah Malaysia ini selalu menghantar bantuan makanan kepada mangsa perang di Bosnia Herzegovina yang mengalami masalah akibat serangan Serbia. Malaysia turut menghantar sepasukan tentera ke Bosnia Herzegovina untuk memberi bantuan kepada pasukan tentera PBB pada tahun 1998. Pada tahun 1994. Selain itu, Malaysia memberi sumbangan besar dalam pembangunan. Contohnya, Malaysia mengemukakan tentang pembangunan Universiti Islam Kemasaan iaitu UIA dengan kerjasama OIC. Seterusnya, Malaysia juga menyokong aktiviti dan pembangunan Islam iaitu membina sebuah bank yang dinamai Islamic Development Bank atau nama singkatannya IDB. IDB ini menjadi sebuah pejabat wilayah di Malaysia pada tahun 1995. Malaysia juga sering menganjurkan persidangan negara-negara Islam dari semasa ke masa. Hal ini kerana ingin mengemukakan konflik-konflik tentang negara Iran dan negara Iraq. Pada Ogos 1988, Malaysia menghantar pasukan yang terdiri daripada 15 pegawai tentera telah menyertai pasukan tentera pemerhati PBB dan Malaysia memberi sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin atau dikenali sebagai Palestinian Liberation Organization atau nama singkatannya PLO. Di samping itu, Malaysia juga menyokong perjuangan yang ternama iaitu Mujahidin Afghanistan terhadap rejim Kabul, dan Malaysia membenarkan Mujahidin membuka pejabat perwakilan di Kuala Lumpur. Malaysia juga mencadangkan untuk mengadakan sidang kemuncak tentang OIC pada 16 hingga 19 Oktober pada 2003 di Putrajaya. Antara usaha lain yang Malaysia lakukan dalam OIC ialah Malaysia juga menggalakkan perdagangan dan pelaburan menerusi pengkongsian bekalan data dan meningkatkan kerjasama negara anggota dalam teknologi maklumat. Yang terakhir sekali, tidak dilupakan juga, iaitu jangan lupa ya, Malaysia menyediakan beasiswa untuk pelajar dari negara Islam dan mencanangkan penggunaan dinar emas dalam negara seanggota. Itu dia daripada saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Baiklah, yang pertama, Tunku Abdul Rahman telah mencetuskan idea penubuhan pada tahun 1971. Yang kedua, Tunku Abdul Rahman diberikan penghormatan untuk menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. Dan yang ketiga, Malaysia telah menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran dan Iraq. Baiklah, seterusnya, tawaran beasiswa juga diberikan kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kemudian, yang kelima, mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lain. Dan yang terakhir, dasar luar Malaysia yang mengutamakan kesejahteraan dan keamanan serantau dunia telah meninggalkan kesan positif kepada negara Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, seterusnya saya akan menyambungkan tajuk-tajuk yang telah dibentangkan oleh kawan-kawan saya tadi, iaitu saya akan membawa tajuk isu-isu semasa mengenai OIC. Okey, yang pertama, antara isu-isu yang pernah dikeluarkan oleh OIC iaitu pertubuhan
Pertubuhan Kerjasama Islam OIC itu pernah mengutuk kerajaan Myanmar atas tindakan ganas secara sistematik terhadap kaum minoriti Islam Rohingya dan meminta kerajaan negara itu membenarkan misi pencarian fakta oleh Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB. Pertubuhan itu mahu badan antarabangsa itu menyiasat semua pelanggaran undang-undang hak asasi manusia antarabangsa dan membawa pelaku kekejaman terhadap masyarakat Rohingya itu ke muka pengadilan. Seterusnya, keputusan itu dibuat oleh anggota OIC pada mesyuarat ketua-ketua negara dan anggota negara badan itu di luar sidang kemuncak Sains dan Teknologi OIC di Astana, Kazakhstan di Ahad. Okey. Seterusnya, mesyuarat itu juga menyatakan kebimbangan serius terhadap kekejaman sistematik tentera Myanmar terhadap masyarakat Rohingya di negara itu yang menyebabkan lebih 270,000 penduduk Islam itu melarikan diri ke Bangladesh. Okey. Saya akan sambung lagi untuk poin seterusnya. Iaitu mesyuarat itu juga menggesa kerajaan Myanmar mengatasi punca sebenar kepada masalah itu, termasuk penafian hak kewarganegaraan yang telah menyebabkan golongan itu tanpa negara dan penafian kepada hak-hak mereka, iaitu golongan Rohingya yang tidak mendapat hak yang sepatutnya di negara mereka. Okey, mesyuarat menurut laporan ringkas pengerusi OIC pada mesyuarat itu, badan Islam itu turut menggesa kerajaan Myanmar mengambil langkah-langkah segera bagi membolehkan pelarian Rohingya kembali semula ke wilayah mereka di Rakhine. Mesyuarat itu juga mengalu-alukan syur oleh Suruhanjaya Penasihat mengenai Rakhine yang dikotai bekas Persatuan Agong PBB iaitu Kofi Annan. Antaranya, Suruhanjaya itu mencadangkan agar kerajaan Myanmar mengambil langkah kukuh menamatkan pemisahan yang dipaksa antara penduduk Buddha Rakhine dan Rohingya Islam, memastikan akses kemanusiaan tidak terbatas di seluruh wilayah itu. Mengenai masalah tiada negara, menyemak Akta Kewarganegaraan 1982, hapus sekatan kebebasan bergerak dan membawa pelaku jenayah hak asasi manusia ke muka pengadilan. Setakat itu saja yang saya dapat kongsikan di dalam video ini mengenai isu-isu mengenai OIC. Sekian. Macam berita cuy. Baiklah, sekian sahaja daripada kami pembentangan mengenai Organisation of Islamic Cooperation OIC. Maka berakhirlah sudah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.